Inilah bangsa kita yang ikhlas berjuang, dia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya dalam mengungkap sejarah perjuangan demi keamanan pada hari ini, selain daripada golongan mereka yang memang ditugaskan di barisan hadapan, terdapat segelintir lagi golongan yang benar-benar tidak didendang dan nama mereka hanya lenyap begitu saja dalam lipatan sejarah. Tiada uniform, tiada pangkat, tiada gelaran, malah tiada disebut pun dalam mana-mana catatan. Mereka ini adalah sebenar-benar wira tidak didendang yang hidup mereka hanya untuk berbakti semata-mata. Dan kematian mereka hanya ditemani harum kemboja, tanpa keranda bertutup bendera atau tembakan penghormatan berbelas das sebagai pengirim perjalanan. Yang dimaksudkan itu adalah golongan masyarakat awam yang tanpa gentar maju ke hadapan demi membantu pasukan keselamatan, demi mencapai maksud memenangi keamanan yang kita kecapi hari ini, terutama pada zaman darurat dan insurgensi yang berlangsung sekian lama. Salah seorang wira sebegitu adalah yang bernama Apong. Tiada siapa mengenali siapa sebenarnya lelaki ini. Hadirnya tiba-tiba sahaja menemani kumpulan A, Kompeni Batalion 1 Regimen Askar Melayu Diraja, ketika menjalankan operasi Jala Raja di Balai Ringin Sarawak yang telah dilancarkan pada awal Januari 1970. Oleh kerana kekurangan anggota untuk bertugas di kawasan yang begitu luas itu, A Company kehilangan 2 platunnya, sehingga tinggallah 1 platun sahaja, dan OC pegawai memerintahnya sendiri terpaksa turun kuasa daripada ketua company menjadi ketua platun. Sebulan setengah operasi mereka jalankan tanpa hasil, walaupun setiap hari pasukan ronda dihantar mencari jejak musuh. Dalam keadaan tertekan dan kecewa, pada satu hari kumpulan ronda kembali ke kem mereka dengan lebihan 1 anggota. Berusia sekitar 25 tahun, lelaki itu dipanggil Apong. Ibunya seorang wanita Melayu yang telah berkahwin dengan ayah Apong, yang merupakan seorang mualaf Cina. Setelah kematian ayahnya 2 tahun sebelum itu, ibunya telah berkahwin semula dengan seorang lelaki Melayu. Tinggallah Apong merayau-rayau sehingga dia terserempak dengan kumpulan ronda itu dan mengikut mereka balik. Tergaru sekejap kepala masing-masing, terutama ketua platun mereka. Apa nak dibuat dengan lelaki itu? Kalau ikutkan prosedur, dia terpaksa dihantar ke markas bagi pemeriksaan. Tetapi melihat bahawa lelaki itu tidak berbahaya, dia akhirnya dibenar dan dibiarkan tinggal bersama mereka. Percakapannya tidak difahami. Nak kata bahasa Melayu bukan, Cina pun bukan. Sedikit demi sedikit dia mula belajar bercakap seperti anggota pasukan lainnya. Diberikan sehelai baju PD green dan kasut, sepasang boot hoki oleh OC. Dia sudah cukup gembira. Seluarnya lusuh dan senjatanya hanyalah sebilah parang yang diikat dengan tali ke pinggangnya. Duduklah dia bersama anggota pasukan dan dilayan seperti saudara sendiri. Kemana sahaja mereka pergi dia akan ikut, terutama OC. Tidak berenggang dia daripada pegawai itu. Anggota yang lain juga tidak segan berkongsi makanan dengannya, walaupun ada waktunya mereka sendiri kekurangan. Di mana mereka tidur, disitulah dia tidur, kadang-kadang berlantai tanah, kadang-kadang di atas hemok anggota yang bertugas meronda. Rasa simpati membuatkan anggota membiarkan saja si Apong tinggal bersama mereka, tanpa dihantar ke markas. Namun ternyata kehadiran Apong tidak sia-sia. Sekian lama memburu jejak tanpa hasil, kehadiran Apong berjaya memberikan sinar kejayaan buat Company A. Pada satu senja ketika rondaan, sampai di satu lokasi iaitu sebuah rumah Cina yang telah ditinggalkan, Apong menemui sebiji buah kedondong yang telah digigit. Pada mata orang yang tidak faham, ia tidak membawa apa-apa makna, namun dalam keadaan perintah berkurun dijalankan, ia menimbulkan persoalan, siapa yang telah memakannya? Takkan orang kampung, kerana penduduk kampung sedang berada di rumah masing-masing. Apong menunjukkan arah ke sebelah kiri, dan ia telah memberikan jawapan kepada teka-teki mudah itu. Tidak sampai 5 minit kemudian, berlaku pertembungan, dan satu musuh telah berjaya ditumbangkan, manakala yang lain melarikan diri. Dalam satu kejadian lain, pasukan itu terputus bekalan makanan,
kerana kehabisan ransum. Aponglah yang membantu anggota mencari makanan dari hutan tersebut demi melangsungkan hidup, sehinggalah mereka memperolehi bekalan semula. Antara kejayaan terbesar company tersebut juga adalah hasil bantuan Apong. Dalam satu kejadian, ketika meronda, mereka telah bertembung dengan dua lelaki Cina, iaitu pasangan ayah dan anak. Hasil perbualan antara Apong dan mereka, mendapati terdapat sekumpulan musuh yang telah melalui kawasan tersebut. Dalam pertempuran yang menyusul, 5 anggota musuh terbunuh tanpa sebarang kecederaan di pihak company. Sehingga Jeneral Hamid Bidin yang ketika itu dalam rangka lawatan, sebelum bersara beliau berkata, "Ini adalah hadiah perpisahan paling berharga pernah saya terima." Ketua company tersebut segera ditarik keluar untuk dihantar berkursus di US sebagai penghargaan ke atas kejayaan tersebut. Dan beliau tidak lagi bertemu dengan Apong sehingga sekarang. Dimaklumkan Apong telah pun meninggal dunia. Tiada gambar, malah nama penuhnya tidak diketahui. Namun individu seperti Apong layak dipuji dan diangkat sebaris dengan pahlawan-pahlawan lain. Meskipun dia tidak menyarung uniform atau memakai pangkat, beliau adalah antara barisan manusia biasa yang tanpa gentar maju dalam keadaan memerlukan.